Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ni kita nak cerita lagi banyak pasal kereta elektrik. Kalau anda masih tak yakin era kereta elektrik sudah pun mengetuk pintu dan menunggu masa untuk menyerbu masuk ke industri otomotif kita sekarang, hari ni saya nak hidangkan satu lagi bukti. Kalau dulu syarikat kereta bila nak hasilkan produk baru, dia orang sorok-sorok, tak nak bagi orang tahu, sampai mengugut wartawan lah untuk turunkan gambar ataupun video. Tapi sekarang kita tengok trend dia adalah banyak syarikat yang mula menunjukkan kereta yang akan mereka lancarkan, tapi masih lagi berlitup dengan camouflage. Itu biasa kita tengok. Dan kali ini Audi telah melakukan benda yang sama, tetapi Audi mengambil ini ke satu langkah yang lebih lagi, iaitu mereka menunjukkan kabin dalam kereta tanpa sebarang sorokan. Sebenarnya ini pun mereka sorokkan supaya tak nampak. Saya rasa ini berlaku kerana banyak syarikat kereta Eropah sekarang sedang risau apa yang berlaku di China akan berulang di Eropah. Di China, di mana Giga Shanghai telah dibuka oleh Tesla, model SUV Model Y sangat popular di sana, terlebih laris. Jadi saya rasa Audi pun risau bila Giga Berlin yang dijangka akan dibuka separuh kedua tahun 2021 ini, bila mereka mula menghasilkan Model Y, ianya akan mengaut banyak pembeli lah. Di Audi risau pasal dia orang tengah pun juga bangunkan SUV compact dalam kelas yang sama. Jadi dia nak tunjuk supaya pembeli tahulah bahawa mereka juga ada. Mungkin setengah orang akan tak jadi nak pergi booking sana, masih tunggu untuk Audi. Saya rasa itulah apa yang akan berlaku, apa yang telah berlaku sekarang. Kereta yang ditayangkan ini bergelar Q4 e-tron dan ianya menawarkan of course pelbagai teknologi terbaru lah. Dari segi gaya reka bentuk pun berbeza, ruang kabin semakin lapang. Pasal ini adalah salah satu kelebihan kereta elektrik, dan ia juga mempunyai pelbagai teknologi bantuan pemandu dan juga keselesaan penumpang. Mari kita tengok 5 perkara yang anda perlu tahu mengenai model terbaru elektrik sepenuhnya daripada Audi ini. Pertama, walaupun Q4 ni bersaing dalam segmen C, saya kira jelas kenderaan kompak ni mahu diberikan kelebihan dari segi ruang dan keselesaan apabila ia direka bentuk dengan panjang 4.59 meter, lebar 1.86 meter dan tinggi bumbung 1.61 meter. Ini semua menunjukkan ianya besar jugalah. Tetapi yang pentingnya ialah jarak ganda. Jarak ganda dia hampir 2.8 meter. Ini membolehkannya menawarkan ruang kabin seperti SUV kelas pertengahan macam BMW X5 ataupun Audi Q5. Walaupun reka bentuk luar masih tersorok dengan salutan camouflage, kita dapat lihat bahawa reka bentuk muka depan itu sama seperti model-model e-tron sebelum ini ataupun model elektrik Audi sebelum ini. Dan kita lihat Audi menggunakan gaya yang kelihatan tidak jauh seperti apa yang sudah mereka gunakan sekian lama, iaitu menggunakan nisbah bentuk klasik ataupun proportion yang klasik dengan kemasan-kemasan yang kelihatan maskulin. Cuma beza kali ini mereka menolak roda ke bucu kenderaan, kerana inilah salah satu kelebihan sistem pacuan elektrik, di mana ia tidak sama ruang yang digunakan dengan sistem pacuan pembakaran. Jadi dia boleh tolak roda tu dengan lebih fleksibel ke mana yang lebih baguslah untuk menghasilkan atau menjana ruang yang lebih lapang. Pendekatan yang digunakan oleh Audi ini menghasilkan kenderaan yang masih lagi kita lihat, kita kenal ini sebagai Audi. Ini berbeza dengan pendekatan yang diambil oleh Volkswagen dengan series ID mereka, di mana kereta-kereta itu kelihatan jauh identitinya daripada Volkswagen yang ada sekarang. Ia lebih kelihatan seperti kereta-kereta konsep yang mereka tunjukkan, iaitu nampak macam sedikit orang panggil, ada nak kata retro pun tidak, tapi retro modern lah, dengan bentuk bulat-bulat ni. Jadi mungkin kedua-dua syarikat ni ada cara yang berbeza ataupun pendekatan yang berbeza, kerana mungkin Volkswagen selepas Dieselgate memerlukan image yang lebih mesra, tapi Audi tak ada masalah, so dia terus kekal dengan image maskulin dengan teknikal yang biasa kita nampak. Yang kedua, jika kita tengok luaran kabin berubah, dalam dia punya perubahan yang lebih besar lagi lah. Kini mengambil gaya yang lebih futuristik dengan papan pemuka penuh digital dengan reka bentuk steering yang tak bulat. Saya tengok tak bulat kan. Gaya baru steering ni, bentuk dia saya nampak macam hexagon ataupun segi 6. Dan dia juga kita tengok steering boss dengan steering spoke semua dah berbeza. Kalau dulu steering boss ada kemasan chrome, sekarang dah tak ada. Dan juga berbentuk macam lain lah, macam bersegi sikit. Dan kita tengok kat dia punya spoke pun ada macam touch sensitive switches, dia tak macam switch biasa Audi. Saya tak pasti sama ada ini sama seperti teknologi yang digunakan dalam Volkswagen ID punya series lah.
Saya sebut ni kerana terdapat beberapa pengulas yang komplain tentang sistem tersebut. Dia mungkin tidak begitu berkesan ataupun sukar untuk digunakan apabila kita cuba mengaktifkan sesuatu benda ataupun menaikkan atau menurunkan suara, benda macam itulah. Steering ni sendiri pada mata saya dalam gambar nampak sedikit pelik, tapi saya rasa kita kena tengok in real life sama ada pelik ataupun tidak. Pelik kat mata saya lah. Yang ketiga, selain daripada reka bentuk kabin yang canggih, terdapat pelbagai teknologi baru yang diperkenalkan seperti sistem paparan maklumat dan interaksi digital sepenuhnya. Ini berpaksikan pada 4 perkara lah. Pertama, sistem maklumat pemandu, sistem maklumat hiburan dekat tengah-tengah dan juga kereta keseluruhannya, sistem kawalan suara, high Audi, dan kemudian ada sistem pancaran maklumat maya ataupun augmented reality melalui pancaran cermin depan, iaitu head-up display. Jadi paparan maya ni adalah satu lonjakan baru. Ianya sebenarnya teknologi yang dah lama diacahkan kepada kita lah, dah lebih kurang 2 dekad kita dah tengok teknologi ni dekat kereta konsep, dan kini ianya sudah mula ditawarkan untuk kereta yang biasa. Audi mereka bentuk sistem ni untuk mempaparkan maklumat atas 2 skrin lah, dalam 2 virtual screen. Di head-up display tu, yang pertama lebih nipis kat bahagian bawah, menunjukkan maklumat alphanumerik lah, seperti mungkin kelajuan ke, had laju ke, dan apa-apa maklumat lain yang alphanumerik. Tapi di bahagian atas skrin besar ni menunjukkan augmented reality, di mana dia menunjukkan arah yang mana kita perlu pergilah, dan apa-apa lagi amaran yang dikira penting untuk ditayangkan kepada pemandu. Jadi untuk sistem ini berfungsi dengan baik dan tidak memenatkan mata pemandu, pasal dia sekarang nampak macam berlapis image. Jadi image ni dipancarkan, kelihatan seolah-olah ia terapung 10 meter ke hadapan, dan menurut Audi ia kelihatan seperti terapung dalam skrin bersaiz 70 inci yang berada lebih kurang 10 meter di hadapan. Kenapa 10 meter? Awak tanya, kerana kalau dia nampak terlalu dekat, mata kita akan penat, kena fokus jauh dan dekat. Jadi bila yang berada pada sekadar 10 meter, mata kita bila memandu pun selalunya lebih kurang 20-15 meter ke depan kita tengok, dan bila nak balik ke 10 meter tu taklah begitu memenatkan mata kita. In fact, probably kita punya natural focusing distance masa mandu pun lebih kurang dalam 10 meter juga. Mungkin that's why Audi memilih jarak tersebut. Jadi untuk memaparkan maklumat yang kelihatan terapung 10 meter ke depan ni sebenarnya memerlukan berbagai teknologi. Dia tak boleh kekal statik pada skrin tu, pasal kereta bergerak. Jadi kalau katalah contoh lorong tu ada di sini, bila kereta kita mungkin kita mengubah pasal ada halangan ke, anak panah tu akan kekal untuk menunjukkan di mana jalan tu berada. Jadi memerlukan pelbagai teknologi seperti kamera dan juga pengesan pergerakan lah, untuk memastikan anak panah itu kekal di tempat yang betul dalam pandangan pemandu. Kalau tidak, nanti kan mungkin kita tersalah simpang. Jadi ini memerlukan katanya 600,000 barisan kod, ataupun 50% lebih banyak daripada sistem kawalan versi pertama untuk pesawat angkasa Space Shuttle. Yang keempat, Audi Q4 e-tron kali ini lebih fokus kepada kepelbagaian dengan ruang simpanan di dalam kabin, di mana banyak ruang simpanan diletak merata-rata. Antara ciri yang paling menarik perhatian saya ialah dengan tapak pemilih gear yang kini terapung di setiap konsol tengah, dan di mana kat bawah tu diletakkan ruang meletak telefon di atas pelantar pengecharge tanpa wire. Saya dipanggil ni phone box. Saya tak tahu kenapa dia panggil phone box, tapi dia panggil phone box lah. Reka bentuk pintu juga dirombak. Kali ni kalau kita biasa tengok tempat letak botol dekat bahagian bawah pintu, ini diletak di bahagian pertengahan pintu. Ini memudahkan lagi untuk kita capai minuman kita lah. Selain daripada itu, berbagai lah reka bentuk di bahagian ruang simpan barang yang kelas leading lah, banyak ruang dia sekian-sekian. Dan satu lagi yang menariknya, disebabkan aturan kereta elektrik tak ada center panel tu, jadi ruang lantai lebih mendata dan lebih selesa, dan juga macam mana entah dia boleh berjaya capai reka bentuk di mana kursi belakang itu berada 7 cm lebih tinggi daripada kursi depan. Jadi aturan ni orang panggil adalah kursi stadium lah. Ini membolehkan kita melihat ke depan, penumpang belakang melihat ke depan dengan lebih jelas. Ini selalunya mengurangkan rasa mabuk lah, lebih bagus lagi. Dan yang terakhir sekali, untuk meningkatkan lagi status mesra alam ini, Audi memilih untuk menawarkan pelbagai fabrik yang dihasilkan menggunakan polyester kita semula. Ini digelar Dinamika. Ini kemasan yang dihasilkan dengan kombinasi fabrik sintetik menggunakan kita semula dan juga kulit buatan. Katanya kelihatan seperti suede. Kalau mereka yang nak menggunakan kulit buatan, boleh juga memilihkan kemasan yang diberi nama Pulse. Kalau anda memilih
fabrik ataupun menggunakan bahan kita semula ni. Audi kata yang Pulse tadi tu, setiap Audi Q4 tu menggunakan 26 botol PET 1 liter yang kita semula. Taklah banyak mana, tapi okey lah tu daripada tak ada langsung. Tapi kalau awak nak kulit tradisional juga ada ditawarkan, pilih lah yang mana satu lebih sesuai dengan cita rasa anda. Tak banyak maklumat tentang sistem pacuan. Ada grafik ni awak boleh tengok. Sistem pacuan tu dia bateri macam biasa lah. Dia tak bagi maklumat detail lah. Awak boleh tengok kat sini apa maklumat yang ada. Dan satu lagi, kita tak tahu, tak ada hook, tak ada hack daripada Audi Malaysia tentang bila kenderaan ni akan tiba di pasaran Malaysia, ataupun saat dia akan tiba pun. Pasal Audi sekarang nampak macam mengecil sikit di Malaysia. Apapun, saya kira ini satu lagi bukti bahawa industri kereta sudah pun berganjak ke arah elektrik. Dah terlalu banyak wang yang sudah dilaburkan untuk pelbagai model ini untuk mereka kembali ke enjin pembakaran sepenuhnya. Selepas ni saya kira pelik lah kalau ada syarikat yang melancarkan atau mengumumkan teknologi enjin pembakaran yang serba baru bagi sebarang jenama besar lah. Mungkin kecuali macam Mazda masih lagi sayang dengan teknologi Skyactiv mereka, dan Toyota juga masih lagi dengan Dynamic Force mereka. Tapi saya nampak itu pun teknologi yang sudah dihasilkan. Saya tak kira ada teknologi baru yang akan dibangunkan, sebab memang kita dah bergerak ke sistem yang bertunjangkan elektrik nampaknya. Jadi that's mungkin akan ada enjin pembakaran tu untuk tempoh mungkin 1 atau 2 dekad lagi, tapi bilangannya akan berkurangan, dan akhirnya by 2040 kalau ada lagi itu memang sangatlah peliknya, kecuali untuk model-model specialty lah, ataupun model-model yang kira retro kan. Okey, sampai situ saja video kita kali ini. Kalau dah tengok macam biasa lah, tengok sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kalau suka, tekan butang like, dan kalau boleh kongsi dengan kawan-kawan, dan juga tekan butang subscribe. Kalau dah subscribe, tekan butang loceng untuk mendapat maklumat terkini bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah. My name is Chan Park. I'm interior architect. I worked for Q4 e-tron, and then finally I'm really happy to see my project, which I heavily working on last years as a designer. Interior design wise, we really try to make it always like Audi's most important catchphrase, less is more. The form follow function, how to make it simplified with a new technique, and how we implement modern technique and future technology inside of the car. The driver is the master of the car, which means the general design should be harmonized with the driver, and all the general layout should be kind of part of the important invitation for the drivers. Our center screen, touch screen, is the biggest screen Audi ever made. And then the middle console, we try to make it more lighter compared to the conventional, traditional combustion cars. We try to bring more production feeling of the gear shifter, which we call it really nice jewelry in the car. So people can utilize this space as a nice connectivity module with a mobile phone and their private digital gadget. The steering wheel is the most important interface part of the car for the driver, especially for the Audi. Audi always driver-focused, driver-oriented layout. Rather than just like a click button, physical button, we delivered like a touch feeling with a lighting behind. So it is more futuristic and more modern way, especially for electric car. You can experience the new approach of the storage of the bottle and new layout of some interface part on the door armrest. The air vent is kind of most important like environment issue from the outside to the car to bring more like well-being emotion to the people. So that's why such a nice interior design, and we cannot ignore our air vent design. So that's why we try to make it as slim as possible. Good design speaks by itself.
We don't need to add on any explanation. Just like when people open the door, wow, this is a new architecture. This is a new space for the electric car. So this kind of just wow effect should be our biggest goal for this Q4 e-tron.